Bismillahirrahmanirrahim. Keislaman Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu telah memeluk Islam bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat. Kedua-dua mereka telah datang ke rumah itu berasingan, tetapi secara kebetulan telah sampai di pintu rumah tersebut secara serentak. Kedua-dua teman itu saling bertanya antara satu sama lain tujuan kedatangan temannya dan didapati maksud kedua-dua mereka ialah sama, iaitu untuk memeluk Islam dan mendapati limpahan kerohanian daripada Nabi SAW. Kedua-dua mereka telah memeluk Islam dan setelah itu menghadapi penderitaan sama seperti yang telah dihadapi oleh setiap orang daripada jemaah orang Islam yang masih lemah dan kecil bilangannya itu. Mereka didera dan diseksa dengan berbagai-bagai cara. Akhirnya mereka ingin berhijrah kerana tertekan dengan keadaan. Namun orang kafir tidak membiarkan mereka pergi ke tempat lain dan hidup di sana dengan aman. Oleh sebab itu orang kafir cuba menangkap sesiapa sahaja yang diketahui akan berhijrah supaya orang Islam tidak akan terlepas daripada kesusahan. Lantaran itu Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu juga telah dikejar dari belakang dan satu kumpulan orang kafir telah pergi untuk menangkap beliau. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu telah memegang kantung yang mengandungi anak-anak panah dan berkata kepada mereka, "Lihat, kamu semua maklum bahawa aku ialah pemanah yang lebih handal daripada kamu. Selagi masih ada walaupun sebilah sahaja anak panah di sisiku, selagi itu kamu tidak akan dapat mendekatiku. Andai kata tidak ada satu pun anak panah yang tertinggal, maka aku akan menentang kamu dengan pedang sehingga pedang itu terlucut dari tanganku. Selepas itu kamu boleh lakukan apa sahaja yang kamu mampu. Oleh sebab itu, sekiranya kamu mahu, aku akan memberikan kamu tempat simpanan hartaku di Makkah dan dua hamba perempuanku sebagai tebusan diriku. Kesemua itu kamu boleh ambil." Orang kafir itu telah bersetuju, lalu beliau berikan harta itu untuk menyelamatkan diri. Berkenaan perkara inilah ayat yang berikut telah diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashrib wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Yang bermaksud dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya semata-mata kerana mencari keredaan Allah, dan Allah amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Quba. Apabila Baginda sallallahu alaihi wasallam ternampak wajah Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Satu perniagaan yang menguntungkan wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam sedang makan buah kurma dan mata saya sedang sakit, lalu saya pun turut makan bersama Baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suhaib, kamu makan tamar sedangkan mata kamu sakit." Saya pun jawab, "Ya Rasulullah, saya mengunyah tamar setentang dengan mata saya yang tidak sakit." Baginda sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengar jawapan saya. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu ialah seorang yang sangat pemurah, hingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Kamu banyak berbelanja ke atas perkara yang sia-sia." Beliau menjawab, "Tidak pernah saya berbelanja pada jalan yang tidak benar." Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia,
beliau telah mewasiatkan agar solat jenazahnya diimami oleh Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu.